orang. So dia tunjuk gambar tu, memang nampak babe, nampak apa? Nampak ni. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel. Kalau tak suka, jangan tengok. Kalau suka, janganlah lupa like, comment, share and subscribe. Okay, sekarang ni kan banyak orang buat video pasal cerita-cerita seram yang diorang pernah alami kan. So dalam video Ajik kali ni, Ajik nak ceritakan pengalaman seram yang berlaku dekat family Ajik. Okay, cerita ni Ajik akan ceritakan 3 cerita yang berbeza, tapi ada sangkut pautnya lah macam tu yang terjadi dekat family Ajik lah. Okay, sebelum tu cerita ni terjadi selepas Mak Ajik buka kedai. Okay, kalau korang tahu, Mak Ajik ada buka kedai makan dekat depan rumah. So benda ni terjadi apabila kedai kita orang buka lah. Okay, jom kita start. Okay, cerita yang pertama ni macam selalu orang dengar, termasuk Ajik sendiri. Ajik pernah dengar cerita macam ni, tetapi cerita ni yang terjadi dekat family Ajik sendiri. Okay, cerita dia macam ni. Kedai Ajik tu, kalau korang nak tahu, kedai Ajik ni hari Sabtu sahaja memang cuti. Memang tak pernah buka pun hari Sabtu. Okay, hari Sabtu kita orang off lah. Macam selalu hari Sabtu ni macam ada kakak-kakak Ajik balik apa semua kan. So kita orang akan tutup. Hari Ahad pula kalau kita orang tutup, macam ada kenduri ke, ada hal ke, macam terlalu penat, kita orang akan tutup Sabtu Ahad lah. Senang cerita Sabtu Ahad tu, kadang-kadang Ahad tu kadang-kadang tutup lah macam tu. Tapi hari Isnin sampai Jumaat kita orang jarang tutup. Kalau tak ada apa-apa lah, selalu memang akan buka. Kalau ada emergency ke apa ke, tu baru tutup. Sebab emergency kan, nak buat macam mana, so terpaksa tutup. Ada satu hari tu, ni cerita yang Ajik akan cerita semua ni ada berlaku daripada beberapa tahun lepas. Okay, cerita dia macam ni. Ada satu hari tu, Ajik tak ingat lah hari apa, hari Isnin atau Jumaat tu lah. Antara Isnin sampai Jumaat tu, Ajik tak tahu hari apa. Ada seorang makcik ni, dia datang kedai. Dia nak beli yang apa yang dia nak makan lah, dia nak beli. Lepas tu dia order. Lepas dia order tu dia tanya, kenapa semalam kedai tutup, baru je nak makan. Okay, sepatutnya yang dia order tu, sepatutnya dia makan semalam tau. Tapi semalam dia kata dia datang kedai Ajik tutup. Padahal kedai kita orang tu tak tutup pun. Kedai kita orang buka. Okay, buka, memang buka. Sebab hari biasa kan, macam tak ada apa-apa, tak ada apa orang kata, tak ada masalah ke, tak ada apa kan. So kita orang akan buka. So tiba-tiba makcik tu kata kedai kita orang tutup. Kita cakap, tak ada lah, mula kita orang akan biasa, macam biasa lah. Apa hal pula, salah kedai kot kan, mungkin salah kedai ke apa. Tak, betul, kedai korang tutup. Makcik datang semalam nak beli tu, nak beli ni. Kita tengok kedai korang tutup, tirai tutup, kerusi tak tersusun, tisu tak ada dekat atas meja. Lepas tu makcik tu kata macam tu. Lepas tu kita macam pelik lah, padahal buka je. Korang tak rasa suspend ke kat situ? Nak katakan lain lah, kat kedai kita orang semalam tak ada orang langsung, tu macam kita orang pelik lah juga kan. Apa hal kita orang buka tak ada seorang pun datang, tapi masa tu ada orang. Macam makcik tu kata kedai kita orang tutup. Kan tak ada orang kan, korang faham tak? So macam kita orang pun macam pelik, macam kita orang pun macam tak tahulah, macam tak tahu nak cakap apa kan. Lepas tu kita orang macam diamkan diri apa semua kan.
Macam tu lah cerita dia. Lepas tu dah macam biasa tu, mak Haji cerita lah apa semua kan. Takkanlah orang tak nampak apa semua tak nampak. Kau tak pelik ke? Ada orang nampak kedai Haji tu buka. Memang buka lah kan. Ada orang nampak kedai Haji tu tutup walaupun kedai Haji tu buka. Kiranya 50% orang nampak kedai Haji buka, 50% lagi orang tak nampak kedai tu tutup. Kedai tu, apa aku cakap ni? Macam tu lah. So itulah cerita dia, cerita yang pertama. Okay, dah macam tu mak Haji pun try lah tanya ustaz-ustaz yang ada dekat kampung tu. Tanya macam betul, macam kenapa orang tak nampak kedai saya apa semua kan. So ustaz kata lain kali adalah orang hantar, orang Melayu biasalah, ada je apa orang kata iri hati, tak suka, dengki kan. Tak semestinya orang hantar tu orang yang buka kedai juga. Kadang orang yang tak buka kedai pun dia dengki dengan kita kan. Dia tak boleh tengok dia lebih daripada kita kan. Kita tak boleh lebih daripada dia macam tu. So itulah cerita yang pertama. Okey, ni cerita yang kedua pula. Cerita yang kedua ni Haji nampak gula-gula hack dalam botol air mineral yang biasa tu. Okey, kau tahu tak gula-gula hack tu apa? Ni dia. Nah kau, terkejut tak? Kalau terkejut, tak maaf. Kalau sebab Haji nak tunjuk pun sebab ada yang mana dah tahu, ada yang tak tahu apa itu gula-gula hack kan. Tak naklah sebab yang betul-betul nanti datang pula tengah malam buta ni kan. Itulah dia gula-gula hack. Okey, Haji panggil dia gula-gula hack. Kenapa? Sebab bungkusan dia macam gula-gula hack. Okey, cerita dia macam ni. Ayah dengan ibu Haji rasa tak sedap hati sebab makin ramai pula yang kata kedai Haji tu tutup walaupun buka. Ni macam sambungan cerita tadi itulah. Okey, macam tak sedap hati. Lepas tu dekat kedai kita orang tu kebetulan jiran kita orang tu dia macam ubat orang tahu, macam ubat orang, macam orang tu kena rasuk ke macam ada benda something dekat orang tu, dia boleh ubat macam tu lah. Lepas tu mak ayah Haji pun jumpa lah, pergi rumah dia, cakap-cakap apa semua. Lepas tu orang tu kata nanti malam dia datang. Okey, so dah malam tu kita orang macam dah tak ada orang, kita orang tutup lah beberapa lampu supaya orang tak datang kat kedai, supaya orang nampak lah kedai tu dah tutup. So macam kadang-kadang pun barang dah habis kan, so esok je lah kalau nak beli pun. So Haji kemas-kemas, tak lama tu jiran Haji tu datang. Dia tengah cakap lah dekat mak Haji dengan ayah Haji kat luar. Sebab Haji kat dalam kedai tengah kemas-kemas lagi kan. Lepas tu dia pusing kedai tu apa semua, dia macam baca ayat tu semua. Tiba-tiba dia berhenti, dia cakap dekat mak ayah Haji apa semua. Haji pun macam dah siap tu, Haji dengar lah kan, dengar apa yang Haji nak tahu juga kan apa semua tu. Lepas tu dia kata wak. Okey, dia panggil ayah dengan ibu Haji ni wak. Okey, macam wak tu kalau tak silap Haji orang Jawa panggil wak. Okey, dia panggil wak. Memang ada orang hantar benda dekat kedai wak ni. Lepas tu sambil dia pegang botol mineral yang kosong. Okey, tak ada air. Haji macam okey, ingatkan dia minum ke apa kan. Lepas tu dia cakap macam tu. Lepas tu macam lepas tu dia kata lah, awak tak payahlah fikir siapa yang hantar, siapa yang letak apa semua kan. Sebab kita tak tahu, tapi kita boleh tahulah ada benda yang tak kena dekat kedai wak ni, dia kata macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia cakap macam ni, wak nak tengok tak benda tu? Lepas tu Haji macam uish, serius lah dia ni nak tunjuk ke? Memanglah kita nak tengok tapi kita takut, tapi kalau tak tengok kita rugi lah, macam tu. Lepas tu macam Haji pun terkejut, mak Haji pun terkejut, ayah Haji pun macam terkejut kan. Boleh tengok ke? Mak Haji kata macam tu. Lepas tu dia kata boleh, kena tangkap gambar.
benda tu ada dalam botol yang dipegang tadi lah. So dia kata benda tu ada dalam botol ni, kalau nak tengok kena tengok gambar, tapi lepas tu kena delete, dah tengok kena delete, tak boleh simpan, takut benda-benda yang lain terjadi, dia kata macam tu. Lepas tu kebetulan Ajib pula pegang telefon, so mak Ajib pun nampak, adik pergilah tengok gambar kan, tengok gambar, kita je tengok macam tu, sebab dalam malam kan, dalam pukul 11 lebih macam tu, nak dekat pukul 12. Okay, pasal Ajib pun tengok gambar, kecek, tangkap gambar, kejap, cabut pula. Pasal gambar tu Ajib bagilah dekat dia, kat jiran Ajib tu lah. Pasal Ajib bagi dia, nah, dah tengok gambar. Lepas tu dia ambil, dia zoom, pap, memang nampak babe. Dia tunjuk kat kita orang kan, dia tunjuk dekat Ajik, kat ayah Ajik, dengan mak Ajik, sebab time tu 3 orang je ada, termasuk dia 4 orang. So dia tunjuk gambar tu, memang nampak babe. Nampak apa? Nampak ni, memang nampak lah gula-gula hack tu. Dia walaupun dia dalam botol, dia kecil je babe, dia memang kecil, tapi memang jelas, memang nampak gula-gula hack tu dalam botol. Ya Allah, Ajik macam meremang bulu roma, dia siap zoom macam tu. Memang nampak walaupun dia kecil, tapi kita nampak bentuk gula-gula hack tu lah. Korang tahu tak macam mana? Ya Allah, Ajib macam seram, macam jantung tu guruk macam korang lepas lari tu kan, guruk macam tu, dodor rasanya. Yelah macam okey, kalau tak silap Ajib, macam itu first time Ajib nampak benda tu depan mata Ajib sendiri. Macam selain daripada tengok movie apa semua kan, kalau zaman kecil-kecil tu Ajib tak ingat lah. Kalau yang tu memang real, sebab zaman Ajib sekolah lagi, kalau tak silap Ajib lah, sekolah menengah macam tu. Memang nampak babe gula-gula hack tu dalam botol tu. Lepas tu dia kata, nah delete, jangan tak delete pula, jangan simpan, takut benda lain yang jadi kan, dia kata macam tu. So Ajib pun terus delete. Lepas tu dia kata dah buat tak payah fikir apa-apa. Lepas tu dia suruh ayah Ajib, dia cakap kat ayah Ajib, sebelum dah siap kemas kedai apa semua, sebelum masuk rumah tu, taburlah garam keliling kedai tu, supaya orang yang nak hantar barang ke, nak hantar benda dekat kedai kita tak dapat. Sebab macam kita dah pagar kedai tu supaya tak ada benda boleh masuk. Macam tu lah cerita dia. So memang Ajib rasa time tu macam real, macam first time nampak benda tu dalam botol, dia pegang macam tu je. Patutlah Ajib ingat dia baru lepas minum ke apa kan, rupanya benda tu dalam botol tu. Lepas tu Ajib tak tahulah dia letak mana ataupun dia buang mana kan, sebab dia kan pakar-pakar je ni. So dia dah macam tu setiap hari lah sampai sekarang. Ayah Ajib tabur garam keliling, garam kasar kalau tak silap Ajib lah, keliling sambil baca. Ajib tak tahu baca apa, sebab Ajib tak pernah buat. Ayah Ajib selalu buat, baca setiap kali nak tutup kedai kan, kita orang baca apa semua. So okey lah, alhamdulillah, dah okey lah. Semenjak tu dah tak ada apa-apa benda yang berlaku. So itulah cerita yang kedua, pendek tapi Ajib rasa pengalaman korang panggil. So itulah cerita dia. Sampai situ sahajalah cerita kita yang nombor 2. So next kita cerita pasal cerita yang ketiga. Nak tahu? Jom. Okey, ni cerita yang terakhir. Cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni dia ada berkait rapat. Dia ada berkaitan lah dengan duit shilling. Kiralah duit shilling tu 10 sen ke, 20 sen ke, 50 sen ke, dia tak kisah. Okey, cerita dia macam ni. Kalau lepas kita nak kemas kedai, nak tutup kedai kan, kita mestilah kemas, bersihkan apa semua kan. So Ajib dengan mak Ajib bahagian belah dalam kedai, macam basuh pinggan, basuh periuk apa semua kan, kemas-kemas sapu-sapu dalam. Lepas tu ayah Ajib
pula di bahagian luar kedai, macam susun kerusi, susun tisu, lap-lap meja kan, supaya bersih lah esok. Macam sapu sikit-sikit je lah kan, macam tu. Lepas tu adik dah sapu, dah kemas apa semua. Lepas tu tutup kedai, masuklah rumah, masuk rumah. Keesokan harinya, esok paginya kita orang masuk kedai, sebab kita orang nak prepare lah barang untuk buka kedai pukul 4 nanti kan. So selalu kita orang masuk, selalu kakak Ajib masuk dalam pukul 9 macam tu. Dia dah masuk, dia dah siapkan masak sup, dia dah siapkan goreng ayam apa semua kan. Lepas tu dah siap apa semua, kita orang pun macam sapulah bahagian luar kerusi, kita susun kerusi apa semua kan. Sebelum kita susun kerusi, kita orang sapulah lagi supaya tak ada habuk ke angin ke selalu bertiup kan. Selalu yang ada pun daun-daun kering yang jatuh apa semua kan. So sapulah, sapu terjumpa duit shilling tu kat mana? Dekat bawah meja makan, dekat bawah lantai lah, senang cerita kan. Dia macam merata-rata lah, tak adalah banyak sangat, tapi adalah dalam RM1 ke bawah itulah. Ada dalam 5 sen, ada dalam 7 sen, 20 sen kadang-kadang kan. Ikut nasib orang kata lah, tiba ikut nasib kalau otak kau. Okay, lepas tu mula kita orang tak rasa pun benda tu benda yang bahaya ke, benda yang tak elok ke kan. So macam kita orang nampak duit shilling tu, siapa yang sapu lantai tu semua, kalau nampak duit shilling tu kita ambil lah. Macam mungkin semalam orang tercicir, lupa, lepas tu tak nampak ke kan. So kita ambil, kita masukkan lah dalam bekas duit kat dalam kedai tu. Lepas tu mula-mula rasa macam biasa, macam orang tercicir macam Ajik cakap tadi kan. Lepas tu makin lama, lepas tu nak katakan setiap hari, tak adalah setiap hari sangat, macam selalulah ada je duit-duit shilling ni kan. Lepas tu makin lama kita orang pun macam pelik lah, asal selalu ada duit shilling ni kan. Padahal ayah Ajik sebelum masuk rumah tutup kedai tu dah sapu, tak ada pula duit shilling jatuh. Kenapa pagi-pagi kita orang sapu ada duit shilling? Siapa pula lah main tengah malam kan? Siapa yang ada? Budak-budak main duit shilling tengah malam? Memang tak ada lah. Rasa dah rasa tak sedap hati. Apa lagi, kita macam try lah tanya ustaz-ustaz kat kampung kan, semua. Dia kata macam ni, kalau lepas ni ada lagi nampak duit shilling tu jatuh, okay, jangan ambil dan jangan ambil lepas tu letak dekat bekas duit tu. Jangan sesekali, dia kata. Lepas tu ataupun dia kata kalau nak ambil pun jangan ambil guna tangan. Kalau tak silap Ajik lah, jangan ambil guna tangan, guna penyapu ke, sepak supaya dia keluar kedai ke kan. Ataupun kita sapu, kita bagi dekat budak-budak lain, tapi kita jangan ambil. Ajik pun tak tahu kenapa, sampai sekarang Ajik tak tahu. Ajik mungkin mak dah cerita tapi Ajik lupa. Kalau tak silap, kalau kita letak dalam bekas duit tu, mungkin kita rugi ke apa ke, Ajik tak tahulah, sebab ceritanya cerita lama kan. So Ajik ingat gitu je. Korang tak rasa pelik ke kenapa tiba-tiba ada duit shilling, padahal malam kita dah sapu tak ada pula duit shilling? Pagi-pagi nak sapu ada duit shilling. Kau rasa siapa yang makan dekat kedai tu tiap-tiap malam kan? Tengah-tengah malam pukul 2-3 pagi macam tu, siapa yang makan? Takkanlah pagi-pagi ada orang datang main makan. Kita orang pun tak buka pagi pun kita orang buka pun untuk siapkan makanan, siapkan untuk prepare lah untuk buka kedai pukul 4 nanti kan. Macam tu lah cerita dia. Kadang tu adalah memang dulu memang banyak gila, macam selalu lah juga ada duit shilling ni apa semua kan. So biasalah, kalau kat kampung Ajik ni memang banyak gila kedai makan. Kalau semua kedai makan yang ada dekat kampung Ajik tutup, mungkin orang boleh mati kelaparan ni, sebab memang banyak gila kedai makan lah. Macam setiap kampung, cari kampung dalam tu ada kedai makan, kampung Melayu ada kedai makan, kampung Jawa, kampung Ajik lah, kampung Jawa ada kedai makan, kampung Tengah ada kedai makan.
kau pengisi Haji tak tahu. Sebab memang setiap kampus, setiap lorong tu ada, bukan setiap lorong, setiap kampung ada lah. Macam kampung Haji, kampung hitam, lepas tu ada kampung Jawa, Melayu apa semua tu, macam setiap tu ada kedai makan. So memang banyak gila yang tak tahu nak cakap apa. Tapi kita tak boleh lah tuduh siapa-siapa sebab kita tak tahu kan. Cuma kita tahu ada orang hantar apa semua. So itulah cerita yang Haji nak kongsikan kat korang semua. Bagi Haji tak adalah seram sangat, tapi dapat tahu yang benda apa semua kan. So macam seram lah juga. Kalau bagi korang seram ke tak, Haji tak tahu. Ini cerita pengalaman yang alami family Haji. So itulah cerita yang nombor 3 ni. Okay, so sebenarnya benda-benda tu sampai sekarang ada lagi. Macam okay, ni extra cerita ya, macam cerita keempat. Tapi Haji tak tahu nak letak apa tajuknya. Sebab ada satu hari tu, ni baru-baru lagi, masih fresh dekat kepala otak Haji ni. Waktu PKP ni lah, waktu baru kita orang buka kedai. Macam kalau tak silap Haji, lepas raya macam tu, kita orang dah start buka kedai. Dalam bulan 7 maybe, bulan 7 ke hujung bulan 6 macam tu lah, kita orang dah buka kedai. Lepas tu ada seorang kawan ayah Haji ni, dia satu kampung ni juga. Tapi dia jarang gila datang kedai. Tapi satu hari tu malam dia datang kedai. So kita orang macam biasa lah, bagi Haji macam biasa lah. Dia datang kedai macam, oh dia lama tak datang, mungkin nak sembang dengan ayah Haji ke apa ke. So dia datang, dia duduk satu tempat. Kalau tak silap dia ada bawa lah 2-3 orang macam tu kan, kawan-kawan dia dan lain. So jenis ayah Haji ni, kalau kawan dia datang, dia akan duduk stable dan dia akan sembang-sembang sekali lah. Lepas tu kita orang macam, kalau Haji macam buat tak tahu je lah, ambil order, lepas tu apa semua kan. Lepas tu dia dah balik, dia cerita kat ayah Haji. Lepas tu ayah Haji cerita dekat kita orang lah. Ayah Haji akan cerita dekat Mak Haji. Lepas tu keesokan harinya Mak Haji ceritakan dekat Haji yang kakak Haji lah. Dia kata macam ni, Mak Haji cerita kat Haji lah, semalam kan ni yang tu macam, okay, nama dia Usop, tapi bukan nama sebenar nama kawan ayah Haji tu Usop, bukan nama sebenar. Okay, semalam Pakcik Usop ni kan ada dia datang kan semalam. Haji kata macam tu. Kenapa? Tak rasa pelik ke? Sebab mak memang rasa pelik. Sebab dia dah lama tak datang, mesti ada something dia nak bagi tahu kat kita ke apa ke kan. Sebab dia kan kawan ayah Haji. Mak Haji kata macam tu. Lepas tu, kenapa? Ada benda yang tak kena ke? Ya, ada benda tak kena. Mak Haji kata macam tu. Apa? Haji kata macam tu kan. Dia kata ada benda yang tak kena kat kedai kamu ni, Li. Okay, nama ayah Haji Rozali, tapi orang panggil Jali, tapi dia panggil Li. Nama pendek, dah pendek lagi. So Li lah jadinya. Li, aku nak kabur ni, Li. Dia kata macam tu kat ayah Haji. Lepas tu, apa Bapak Haji kata lah, kedai kamu ni baik kamu jemput ustaz. Dia kata macam tu. Kenapa? Kedai kamu ni ada orang hantar ni, ada yang benda tak kena kat kedai kamu ni. Dia kata macam tu. So macam ayah Haji cakap, oh ya ke? Macam tu lah. Mak Haji kata macam tu kat Haji. Macam, oh my god, dia kata macam tu. Tapi lagi seramnya, lagi takutnya, dia kata benda ni akan buat yang kerja dekat kedai kamu ni sakit, bergaduh. Okey, sakit bergaduh kan, bergaduh sakit. Memang setiap kali kalau ramai orang, kita orang akan salah faham. Tak adalah salah faham macam tu, macam gaduh, macam kan aku tulis ni macam salah buat, salah order. Sebab kita nak cepat, sebab ramai orang yang kerja kat situ. Siapa je? Mak Haji, kakak Haji yang nombor 2 Haji, makcik Haji. Lepas tu ayah Haji ni macam tolong basuh pinggan, tolong kutip pinggan kotor kan. So lepas tu yang ambil order Haji, makcik Haji. So yang masak kakak Haji dengan mak Haji. So kita ambil order, kita just letak lah kan, kertas tu kita tampal je. So macam kadang-kadang tu kita adalah gaduh sebab kan orang buat ni, kenapa kadang-kadang
salah buat. Macam orang yang datang dulu tak dapat, orang yang baru datang dah dapat. Selalu macam tu. Lepas tu salah buat lah apa semua kan. Macam orang tu nak 2, kita bagi 1. Orang tu nak 1, kita bagi 2. Macam tu lah. Kadang-kadang benda yang kecil pun kita boleh gaduh. Tapi gaduh pun waktu tengah sibuk tu lah. Waktu macam dah lapang, tak ada orang tu, just macam okey lah balik. Dia kata macam tu. So bergaduh tu dia macam orang yang hantar benda tu dia tak nak kita happy. Macam tu lah. Dia macam kita nak gaduh, lepas tu macam kita nak berhenti kerja. Kita tak nak kerja dah. Macam tu lah. Lepas tu sakit. Dia kata, yang kawan Haji tu katakan sakit. Macam dia hantar, dia akan buat kita rasa sakit tu semua. Ya memang. Macam kalau kita rasa sakit tu sebab biasalah kita kerja, kita berdiri sebab kita masak kan. Kalau Mak Haji tu selalu sakit kaki apa semua. So macam benda normal lah. Tak adalah sangat macam tu kan. Tapi macam bila dia cakap sakit tu, Haji dah terfikir macam-macam. Sebab Haji selalu tengok cerita kan. Dia sakit macam ada orang duduk dekat sini kan, orang campung lah apalah. Ya Allah, berloma naik siap. Sebab dia jadi bintik-bintik. Haji fikir macam tu je. Tapi macam Haji fikir tak nak lah kena kan. Sebab ya walaupun walaupun Haji ni pekerja, dah diorang nak hantar, siapa-siapa lah kan pekerja dia boleh kena, yang tukang masak boleh kena, yang tukang order air pun boleh kena, yang buat air pun boleh kena. So macam memang semua boleh kena. Itulah macam terima kasih sebab dia kawan baik Haji. Lepas tu mungkin dia tak nak bisnes kawan sendiri musnah sebabkan orang lain kan. Macam tu. So macam Haji macam wow, macam nak nangis pun ada. Sebab macam terharu lah ada kawan yang macam tu. Sekarang kan susah sikit nak cari kawan yang kadang kawan tu lagi berhantu daripada hantu yang sebenar. Macam tu. So macam bagusnya dia bagi tahu. Sebab dia pun jenis dia, Haji pun nak bagi tahu jenis dia pun macam dia boleh tahu tau yang dia ni ada, yang dia ni boleh nampak ke apa, Haji tak tahu. Tapi yang Haji tahu, dia ni macam boleh tahu yang kedai tu ada something yang tak kena. Macam tu. Yang kawan baik ayah Haji ni, dia adalah macam sepupu ke saudara yang jiran Haji, yang Haji ceritakan cerita yang nombor 2 tu. Korang faham tak? Dia macam adalah saudara kot kalau silap Haji dengan jiran Haji tu. So jiran, lepas tu kawan ayah Haji. So korang faham tak? Untuk korang lah. So itulah cerita, ekstra cerita. Sebab yang itu baru lagi. So macam Haji pun takut. Kadang-kadang walaupun bukan Haji yang kena kan, tak Haji yang kena. So scary. Memang takut gila. Bila cerita tu macam ya Allah, bulu roma aku naik. Time tu macam kau je yang tahu macam betapa rasanya. Sebab korang tak rasa tau. Kalau korang rasa, korang tak tahu nak cakap apa. Macam Haji terdiam, takut apa semua. Tapi kita reda je lah. Janji kita tak buat dia dia buat kita, tapi jangan kita buat dia. Macam tu. Sebab kita tak tahu siapa yang hantar apa semua ni. Betul tak? Lepas tu dulu ada je lidi, korang tahu tak lidi? Lidi tu pun dia orang boleh guna. Haji pun tak tahulah kenapa lidi pun boleh tu. Sebab hari tu ada satu hari tu pasal lidi ni Haji lupa tau. Lidi, dia orang letak lidi kat kedai kita supaya orang tak nampak kedai kita. Macam tadi lah, macam cerita Haji nombor 1 tu, macam dia tutup kedai kita supaya orang tak datang kedai kita. Macam tu. Lidi je lidi, dia guna lidi sahaja pun dah boleh musnahkan bisnes orang. Macam tu. So kenapa pula orang Melayu ni macam ni? Tapi Haji tak syak pun siapa-siapa. Cuma biarlah dia orang nak buat kan, nak buat macam mana, rezeki masing-masing. Betul tak? So itulah cerita yang cerita seram. Cerita seram ke? Seram tak korang? Korang rasa seram tak? Mas pun dah kering, nampak tak? Itulah cerita yang Haji nak kongsi kat korang semua. Cerita seram, kisah seram yang Haji nak cerita kat korang semua. Kisah seram Haji ni kebanyakannya kat kedai. Sebab Haji rasa Haji tak pernah pun
kena. Alhamdulillah Haji tak pernah kena pun, tak pernah kena kacau apa semua. Haji rasa macam tu lah. Tapi cerita-cerita lain tu ada je, macam hostel Haji belajar sekarang. Lepas tu rumah sewa Haji duduk sebelum PKP hari tu. Ada je tu. Tapi Haji rasa sebab itu bukan Haji yang kena, faham tak? Itu kawan-kawan Haji yang kena. Macam kat hostel tu ada orang nampak apa semua. So macam lain lah kalau Haji nampak. So Haji boleh cerita, ni orang lain yang cerita kat hostel apa semua. Sampai satu hari tu diorang selalu diorang pasang lagu rancak-rancak. Tiba-tiba satu hari tu diorang pasang surah Yasin apa semua. So itu sebab diorang yang nampak kan. So diorang kata korang pasanglah sekali supaya benda tu tak ada apa semua kan. So pasanglah. Lepas tu kat rumah sewa pula kawan Haji adalah cerita-cerita. So macam Haji pun tak nak, sebab Haji tak nak kena kacau. Sebab Haji selalu kalau rumah sewa Haji yang dulu, Haji memang selalu Sabtu Ahad tak balik. Sebab Haji rasa Haji yang paling jauh. Tak. Ada yang Kelantan tu dia balik juga. Tapi Haji macam balik Sabtu Ahad je macam penat kan. Kita nak rest. Lepas tu kadang assignment. Lepas tu macam buat apa nak balik kan. Balik pun kena beli tiket. Kalau Haji balik pun selalu dengan kakak Haji je. So itulah cerita-cerita yang Haji nak share kat korang semua malam ni. So dah pukul berapa ni? Dah pukul 12.37 14 September. Okay. So itulah yang cerita yang Haji nak kongsi kat korang semua. Korang ada cerita yang menarik ke, korang boleh komen kat bawah, nanti Haji baca. Mana tahu kalau korang cerita lepas tu Haji boleh buat video, Haji akan ceritakan balik cerita yang pengalaman korang tu. Mana tahu kan, best korang suka ke seram-seram ni. Tapi Haji memang suka tengok cerita seram ni. Tapi Haji tak nak lah kena, walaupun tak pernah kena. Tapi Haji tak nak riak sebab Haji takut. Okay, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe, dan tekan butang loceng yang ada dekat bawah. Okay, supaya korang tak terlepas dengan video-video Haji yang akan datang. Thank you for watching. Bye. Selamat malam.